Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla direzekikan Tuhan bertemu pada malam ini untuk kita membaca bicara mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bumi Al-Madinah. Syekh Ibn sebut satu Al-Madinah munawwaratun bisabab maza bisabab sidna Nabi alaihi wasallam. Dan falizalik summa Al-Madinah Al-Munawwarah. Mas sabab manil munawwir sidna Nabi alaihi wasallam. Al-Madinah Al-Munawwarah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma afrahana. Nasma' al-hadis fi ardihi alaihi salatu wasallam. Hadis yang ke-67. Bismillahirrahmanirrahim. Bi isnadina al-muttasil la sayyidina al-imam Ibn Abi Jamrah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumi masyayikhi wa talabizatihi wa qurra'i jam'i nihayatihi wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha. Allahumma amin. Qala rahimahullah subhanahu wa ta'ala 'anil Bara' ibn Azib. Dulu saya sering tersilap, saya baca Al-Bara' dengan syaddu pada huruf ra. Betulnya adalah Al-Bara'. Beliau dan ayah beliau kedua-duanya sahabat Rasulullah. Anil Bara' ibn Azib radhiyallahu anhuma qala amarana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sab'in wa nahana an sab'in. 7 je ke yang Nabi suruh? 7 saja ke Nabi larang? Dalam satu majlis, satu majlis tertentu, ketika majlis tu Nabi sebut tentang 7 perintah dan 7 larangan. Bukanlah menafikan di sana ada tak ada larangan lain dah, melainkan 7 ni saja. Tambah lagi dengan dalam usul fiqh dia disebut bahawa al-adat la mafhumalah. Sebut 7 tak menafikan ini saja. Cuma 7 ni disuruh. Satu lagi 7 ni dilarang. Selain itu kita tengok dalil lain lah. Okey. Amarana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sab'in wa nahana an sab'in. Nabi telah memerintahkan kami dengan 7 perkara dan Nabi telah melarang kami daripada 7 perkara. Amarana bi ittiba'il janaiz wa iyadatil marid wa ijabatid da'i wa nasril mazlum wa ibraril qasam wa raddis salam wa tashmitil 'atis wa tashmit al-'atis wa nahana 'an aniyatil fiddati wal mayasir wa khatamil dhahabi wal harir wad dibaj wal qassi wal istabraq. Nabi telah perintahkan kita dengan 7 perkara. Baginda telah memerintahkan kita supaya mengikut jenazah. Maksudnya membawa jenazah sampai ke kubur. Bagi yang berkelapangan lah. Bagi yang berkelapangan. Tapi yang tak berkelapangan tak apalah. Setakat dia mampulah dapat sembahyang jenazah, dapat sembahyang jenazah. Kalau dia dapat mandikan jenazah, mandikan sekali. Tapi pahala orang yang bawa sampai ke kubur memang banyaklah. Wa iyadatil marid, melawat orang sakit. Ini juga adalah sunnah. Cuma kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rusdi, melawat orang sakit ini yang disunnahkan adalah kita melawat jarang-jarang. Bukan selang 2 minit datang ziarah ni. Jumpa macam mana, sihat? Okey, balik dulu. Tak lama tu saya datang ziarah ni. Sebab dalam hadis saya sebut iyadatul marid. Jadi kata Fadilatul Syekh Yusri, menziarahi orang sakit ni disunatkan supaya kita menziarahinya ghibban. Zur ghibban tazdad hubban. Katanya Syekh Yusri, melainkan sekiranya yang menziarahi itu adalah orang yang disayangi oleh si sakit. Ni lain. Allah. Contohlah kalau Ustaz Aman. Tak apalah, kita pun tak nak doakan Ustaz Aman sakit pula. Katakan satu orang ni dia sakit.
Sahabat dia yang sayang betul kat dia, dan dia pun sayang betul dengan sahabat dia, berapat dua orang. Ketika itu kalau dia ziarah sekejap, yang sakit tu jadi makin sakit. Asal sejak sangat ziarah saya. Okey. Dia akan jadi sedih. Patutnya biarlah kawan tu setiap bersama dengan dia. Sebab dia memang rapat dua orang tu. Dan dia dah macam tak ada rahsia dia sama mereka. Contoh tak? Jadi kalau begini keadaannya, barulah dia disunatkan kerap menziarahi. Begitu juga sekiranya kita ni berkhidmat kepada si sakit. Contoh kan, ada seseorang sakit, kita ahli keluarga dia. Takkan Syekh saya aja ziarah kejap-kejap je. Jadi apa-apa nanti mohon ke Tuhan kan. Yang kawan tu tak siapa nak jaga dia kan. Jadi ketika itu tak boleh lah kan. Jadi ini adalah beberapa contoh keadaan yang biasanya pada asalnya kita disunatkan menziarahi tidak kerap. Secara adatnya tidak kerap. Sehari sekali okey lah kan. Sehari sekali. Melainkan kalau kita ni disayangi oleh si sakit, yang dia seronok, kalau boleh dia nak suruh kita duduk dengan dia. Dia nak menyembang kan. Kalau begini keadaannya, memanglah kita disunatkan bersama dengan dia. Dan dalam masa yang sama juga kita, kalau kita menjadi orang yang membantu dia, dia nak pergi tandas, kita tolong angkat dia, ketika itu memang kita kena bersama dengan dia lah. Wa ijabatid da'i, menjawab orang yang menjemput. Maksud dia jemput kenduri kahwin. Jemput kenduri kahwin. Kalau seseorang itu dijemput kenduri kahwin, maka wajib dia hadir kenduri tersebut. Sekiranya tidak ada sebarang nilah kepayahan untuk dia pergi. Adapun kalau kenduri yang lain, katakan kenduri anak dia, katakan berkhatan kerana setengah kampung kan, anak berkhatan dibuat kenduri. Atau kenduri seperti nak pergi haji atau umrah, dijemput kita, tak wajib untuk hadir. Tapi kalau kenduri kahwin, wajib hadir. Kalau tak dijemput, pergi haram pula sebab menyusahkan tu rumah. Dia dah bajet berapa orang, tiba datang melampau pula. Sebab tu bahaya kalau kita tak di Facebook tu. Kalau datang semua friend dalam Facebook tu, tak akan sempat kan? Tapi tu pulanglah kalau kita ni sekadar 30,000 orang datang biasa je. Itu lain cerita lah. Anak sultan lah tu. Jadi wajib tu dengan mujarab dia ajak boleh wajib ke, atau orang tu macam kita okey dia cakap kabul ke, boleh kita wajib? Boleh diajak saja. Dia tak perlu sebut kabul tu tak perlu. Apabila diajak, terus menjadi wajib. Dia wajib kepada kita untuk hadir. Tak wajib makan. Tak wajib makan. Contoh, dengar-dengar alamak, lauk dah habis. Pergi je, tak semua makan. Atau kita dah pergi dah, kadang kita berpuasa. Tak ada masalah, kita pergi bila nak ajak makan, masa puasa. Cuma yang paling afdal kita buka puasa. Melainkan kalau dia tak kisah, yang penting dia datang pun dia seronok. Kita puasa ke tak puasa dia tak kisah. Ketika tu teruskan puasa. Tapi kalau dia alamak sampai macam kita tak seronok pula kan, dia dah ajak nak jamu kita, tiba kita puasa. Ketika tu kita eloknya berbuka puasa demi untuk menjaga dia punya perasaan. Itu kalau dia diajak untuk hadir, kalau dia ajak untuk makan, banyak agai lah. Kalau dia ajak untuk makan, dia wajib ikut ke dia boleh tolak? dia tak wajib makan. Wajib kan? Tak wajib makan. Dia tidak berhak untuk mewajibkan kita makan. Ikut kita nak makan tak makan. Kan? Kau faham kan? Tak pasal-pasal aku makan tak makan kan? Boleh jawab gitu Kita orang KL kan? Kalau kita yang kat Malaysia ramai jemputan, Maksud dia? kan kata wajib. So macam ramai sangat jemputan. Dalam hari itu banyak jemputan. Itu yang kita tengok berdasarkan kemampuan tu. Kalau kita tak dapat hadir, buat macam mana? Nak buat macam mana? Kita takat bambu kita lah. Tentu dia jemput kita jauh yang amat. Ada 2 majlis. Satu dekat rumah, satu lagi tu dia nak pergi sana sampai 4-5 jam. Yang kita pula lepas tu ada hair lain. Dia ketika itu ikut kemampuan kita lah. Tapi kalau kita mampu, memang tak ada masalah. Helikopter depan rumah je sampai, okey, selesai. Dan dia pun ada, dia punya atap pun tempat parking helikopter pun ada. Selesai. Kalau biasanya dia boleh dekat jemputan, ada nama dan keluarga, semua kena pergi ataupun macam cukup macam bayar je. Dia kalau saya faham lah, menjemput seisi keluarga turut dijemput seisi keluarga. Itu orang kata bahasa Melayu kita, bahasanya bermanis-manis bahasa lah, mujamalah lah, bahasa Arab panggil mujamalah. Dan tak ajak ayam juga kan. Kalau dia datang okey je.
Cuma kalau dia bawa semua satu keluarga dia, Kacau juga. anak beranak, doktor nenek, moyang, pakcik-pakcik, tu dah juga tu. Jadi berdasarkan ma'ruf, berdasarkan uruf kita, bila dia sebut nama tu, yang tu dia nak sangat dia tu. Kan? Ada pun yang sisi keluarga tu, kalau datang lah, tak apalah. Tapi kalau dia sebut nama satu-satu, aku jemput ni, yang ni pun datang, tu lain cerita lah. Berwakil. Wakil pada anak. Anak tak tahu. Dia asalnya kalau kita mampu, wajib kita hadir. Kalau kita mampu hadir, wajib hadir. Tapi kalau tak mampu hadir, tidak wajib. Tak mampu hadir buat macam mana? Dah hilanglah kemampuan kita. Hai, semangat nampak semua ni? Silakan Ustaz. Ada nak minum? Sila, betul. Kalau kita contoh kita pergi kenduri tu tapi dia bukan bawa rumah dia, bawa kat dewan. Lepas tu kita tersilap dewan tu, kita dah makan habis tu, kita balik. Lepas tu bila call dia tempat lain, macam mana? Dah buat macam mana kan? Kenyang je lah, itu je lah. Kenyang lah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia dah tersilap kan? Dia tersilap tak apalah kan? Nak buat macam mana? Allah minta maaf lah kata, ingatkan silap, tak apalah. Dia dah ajak Ustaz. Dia ajak. Kita dah pergi makan. Tu kita tambah. Dia kalau dia tak bagi, kita tak boleh. Dia balik kepada uruf. Biasanya kalau kita pergi kenduri kahwin ni, bukan pergi nak pergi kenyang. Sebab dia ada bajet dia. Uruf Malaysia begitu. Dia tak macam uruf Arab. Uruf Arab, kalau dia uruf di Kedah terus tak jemput. Dengan dia nyanyi-nyanyi je kan. Tapi kalau macam kami pernah pergi kenduri kahwin dekat Siwa. Ya Allah, selagi dia suruh kita duduk tambah sampai terlentang semua kan. Tapi kalau uruf kita di Malaysia, biasanya kalau orang tu tambah lebih, susah hati tomah. Jadi sebab tu kenduri kahwin ni bukan tujuan nak kenyang. Nak kenyang ada cara, pergi ke restoran, bayar. Melainkan tambah. Kalau dia suruh pucuk digital, ulam mendatang kan. Nak cukit ulam, dengan dia tu kita ulamkan. Ustaz. Itu kalau dia ajak syukur. Tapi kalau sampai setengah kawasan yang kenduri kahwin, kita nak ambil pun tak bagi. Dia tu ambil. Dia bajet kan, sebab takut tak cukup kan. Sebab tu syarak jaga benda ni sehingga orang yang tak dijemput haram pergi. Sebab di sana ada darar pada tuan rumah. Ada darar pada tuan rumah. Kalau dia bajet sekian tiba-tiba datang lebih. Nanya dia. Okey, itu berapa hukum hakam kenduri kahwin. Kalau kita tak dijemput pergi haram. Kalau kita pergi, saya ni tak dijemput tapi dah sampai, macam mana? Itu namanya tak hati malu tu kan. Biasanya tuan rumah dah malu lah. Makanlah. Tapi sikit hati dia. Tu kan jemput juga kan. Jemput terpaksa lah tu kan. Tapi kan jemput tu. So serabar lah. Kalau boleh ke kalau kita membezakan contohnya makanan untuk si keluarga family pengantin dengan orang awam besar. Kita makanan membezakan lauk boleh ke? Ikut kalau Islam. Dia adakah dia haram tu tak tahu. Adakah dia haram tak tahulah. Kerana kita jemput orang ikut kita nak bagi makan dia, makan apa? Satu. Okey, macam tu. Ini makan orang miskin untuk orang miskin ni. Kaunter tetamu miskin kan. Sini tetamu orang kaya, VIP Kalau kita buat begitu, takut dia jatuh haram. Sebab apa? Kecil hati dia. Kita di sana ada unsur penghinaan kepada kaum muslimin dan kata Syekh Husri menghina kaum muslimin ni bukan dosa kecil, minal kabair. Yang banyak orang buat tapi orang tak pasal. Maki orang itu bukan minal saghair, itu minal kabair. Kita ingat bila kabair ni berzina, mengarak itu je, tapi sebenarnya banyak orang Islam terlibat boleh kita terjauhkan Tuhan Bincang tak mahu. Okey. Bincang.
Soal. Okey. Jadi kalau dia buat begitu, takut jatuh haram. Biar anda tak wajib sebab anda bukan mujtahid. Nak kena rujuk pada kitab lah. Apa yang disebut oleh fuqaha. Tapi kalau uruf orang Malaysia, orang tak buat begitu. Makan orang kaya, orang miskin kan, semua sama. Dan yang jemput pun bukan untuk orang kaya je, orang miskin yang jiran pun jemput. Cuma berlaku sikit makanan untuk pengantin. Dibezakan untuk meraihkan dia. Secara uruf masyarakat, orang tak terliur pun. Orang tahu ni makanan pengantin. Kan? Tak tahulah kalau sahabat, alah sedihnya hati betul-betul di pengantin. Betul-betul di pengantin. Tunggulah pergi kita jadi pengantin nanti. Kita akan makan juga. Makanan. Bukan semua pengantin begitu. Kan? Saya masa kahwin 3 kali tambah dapat tu. Kan? Pedulilah kan. Sebab saya fikir adat je kahwin sekali je lah. Kan? Kalau tak makan masa ni akan rugi. Memang saya bedal suruh 3 kali tambah. Saya sing tangan tu. Cuba ambil orang tak rakam dan tak masuk dalam YouTube. Tidak memang memang akan terkenal lah. Satu khabar. Jadi sebenarnya kalau ikut urufnya orang tak terasa hati pun. Bahkan orang jadi pelik kalau makanan pengantin biasa-biasa. Apa ni? Sebab tak macam meraihkan pengantin. Tapi kalau untuk yang hadir dibeza-beza, yang tu orang terasa. Apa ni? Pasti orang miskin korang kaya. Orang miskin ni je. Terasa dia Okey. Okey. Seterusnya wanasil mazlum, membantu orang yang yang dizalimi. Kata Fadilatul Syausi, tak kira sama ada yang dizalimi itu muslim atau ghair muslim. Sebab dia tetap insan. Jadi membantu orang yang dizalimi ini adalah merupakan kewajipan kat orang muslim. Subhanallah, agama kita ni agama yang tinggi nilainya. Kalaulah orang bukan Islam tahu tentang agama kita secara betulnya, mereka akan banyak terkesan dengan agama Islam. Tapi menjadi masalah kadang-kadang orang Islam sendiri yang menzahirkan akhlak yang tidak baik sehingga mereka terhijab daripada memandang Islam yang sebenar. Moga-moga kita semualah jadi sebagai dai dan juga duta kepada Islam dengan acuan yang sebenar. Allah. Wa ibrarul qasam, sumpah yang telah kita sebut tu kita laksanakan. Itu tanggungjawab. Ibrarul qasam. Jadi kata Fadilatul Syausi, termasuk juga adalah kita membantu sahabat kita untuk menunaikan sumpah dia. Contoh, dia pernah bersumpah untuk bantu orang sekalian. Tiba-tiba takdir Allah Ta'ala kita ada duit. Maka kalau kita bantu dia, kita juga termasuk dalam ibrarul qasam. Kita telah menjadikan sumpah itu berjaya dilaksanakan. Cuma dalam hadis yang lain, kisah bagaimana Al-Asy'ariyun datang bertemu dengan Nabi untuk minta bantuan, jamal bantuan unta supaya mereka boleh ada kenderaan untuk pergi berperang bersama dengan Nabi. Tapi Nabi kata tak ada. Dan Nabi bersumpah Nabi tak akan bagi kepada mereka sebab memang tak ada. Takdir Allah Ta'ala, lepas tu Nabi dapat unta, lalu Nabi bagi kepada mereka sampai mereka pun jadi susah hati sebab Nabi dah bersumpah. Lalu Nabi menyatakan, saya fi ma'nahu, kalau saya bersumpah lalu saya dapati ada benda lebih baik daripada sumpah saya akan melakukan yang paling baik dan saya akan mengkafarahkan sumpah saya, memberikan kafarah sumpah lah. Fa kafaratu it'amu 'ashrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Tu kafarah bagi sumpah bagi makan 10 miskin atau bagi pakai 10 miskin atau membebaskan hamba. Ini tinggal dua lah. Bagi makan 10 orang miskin atau memberikan pakaian kepada 10 orang miskin. Kalau memang yang bersumpah tak mampu, dia orang miskin sungguh, nak bagi makan dia pun miskin, nak bagi baju dia pun tak cukup baju sangat, maka ketika itu dia beralihlah kepada siam salasati ayyam, berpuasa sebanyak 3 hari. Jadi bila seseorang tu bersumpah dengan nama Allah, bukanlah menjadi satu masalah untuk dia tidak menunaikan sumpahnya kalau dia dapati sumpah dia tu ada lagi benda baik. Dia buat benda yang berlawan dengan sumpah dia itu lagi bagus. Okey? Tapi dalam masa yang sama, dalam perbahasan fiqh disebut bila kita bersumpah, tak boleh kita bersumpah dengan benda yang haram. Dulu pernah dengar cerita masa kecil-kecil lah. Satu orang tu dia kuat satu parti. Dia kata kalau menang parti yang lawan ni, aku sumpah dengan nama Allah aku makan babi kata. Ini adalah contoh sumpah yang haram. Yang haram sebab dia bersumpah untuk melakukan maksiat.
Jadi sebenarnya sumpah ni tak berlaku. Takdir Allah Ta'ala parti tu menang. Parti yang dia kata kalau parti tu menang aku makan babi. Dia makcik ni punya sedih. Dan kali kalau orang-orang yang satu parti tu kata, tak apa makcik, kalau makcik tak daya nak makan besar, kita buat yang kecil kan. Tapi tak boleh sebenarnya, segi hukum tak boleh lah. Ustaz, apa beza sumpah dengan nazar? Nazar ni kalau kita sumpah ni begini. Sumpah ni dia tak tertakluk kepada nak buat sekiranya berlaku begini saya akan buat begini. Dia tidak berlaku taklid begitu. Okey. So, contoh bernazar. Saya bernazar untuk saya nazar pun ada banyak jenis. Ada nazar yang kita kaitkan. Kalau saya direzekikan pergi umrah tahun ni, saya nak berpuasa 3 hari betul-betul kerana Allah Ta'ala. Maka itu sebagai nazar. Okey? Dan tak semestinya nazar dia kena sebut wallahi. Sumpah pula dia mesti dengan ya imma wallahi wa tallahi ataupun wabillahi. Secara kasarnya begitulah. Kalau kita perinci lagi, dia akan ada timbul perbahasan dari segi fiqh. Okey. Adapun sumpah ni contoh, demi Allah aku takkan makan benda ni. Contoh macam Sayyidina Abu Bakar, pernah Sayyidina Abu Bakar jemput para sahabat untuk datang bertamu di rumah Sayyidina Abu Bakar, dan beliau terlewat balik ke rumah. Ajak tetamu datang rumah pergi makan terus. Yang beliau pula tak balik rumah kerana beliau ada urusan dengan Nabi. Akhirnya terlewat. Bila terlewat, yang tetamu pula tak nak makan. Selagi Sayyidina Abu Bakar tak makan sekali. Segan. Bila Sayyidina Abu Bakar balik, kenapa tak makan lagi? Dia kata kami takkan makan melainkan kamu telah kan. Jadi Sayyidina Abu Bakar nak marahlah, kita nak suruh dia makan. Yang begitu pun saya buat apa? Saya mandahal. Lagi Sayyidina Abu Bakar, demi Allah aku takkan makan makanan ni. Makan sekarang juga. Aku takkan makan demi Allah. Jadi bersumpah dengan Allah. Itu bukan nazar. Itu bukan nazar, itu dah sumpah. Tapi boleh juga berlaku dua-dua sekali. Demi Allah saya bernazar. Boleh juga. Jadi kita tengok macam mana sirah yang dia gunakan. Kisah Sayyidina Abu Bakar tu akhirnya takdir Allah Ta'ala, sahabat pun makan. Lepas makan. Bila balik, makanan tadi tak luak. Saya berkata subhanallah. Dia orang dah makan dah, tapi makanan tu macam tu juga. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar mendapati di situ ada keberkatan. Berlaku karamah. Karamah pada diri Sayyidina Abu Bakar apabila makanan yang dimasak oleh ahli rumah Sayyidina Abu Bakar tidak luak. Lalu Sayyidina Abu Bakar pun makan makanan tu. Walaupun sebelumnya telah bersumpah untuk tidak makan. Lalu beliau pun bawa makanan tu tunjuk kepada Nabi keesokan paginya. Dan menceritakan yang beliau bersumpah semua, dan Nabi tak kata apa. Ini menunjukkan Nabi ikrar tindakan beliau makan dan melawan dengan sumpahnya. Kerana beliau mendapati ada benda lagi baik daripada sumpahnya tadi. Okey. Wa ibraril qasam. Perlu lafaz ke? Untuk apa? Nazar dan sumpah. Maksudnya sekadar kasar dalam hati Tak edi. Sumpah. Apa lafaz? Mesti lafaz. Kalau hati tak edi. Dia tidak lagi tertakluk pada hukum fiqh. Dia mesti dengan lafaz. Okey. Wa raddis salam, menjawab salam. Ini semua kita maklumlah. Bila orang bagi salam, kita kena jawab. Ini juga antara kesusahan sekiranya yang bagi salam itu bukan partner kita. Saya sendiri berpengalaman nak katanya benda ni susah sebenarnya. Kita bagi salam pada orang yang baik dengan kita tak apa. Tapi kalau kita bagi salam pada orang yang tak baik pada kita, wow, ujian tu Saya sendiri berpengalaman daripada rumah saya pergi ke satu tempat, lalu depan dua orang pandang saya masam terus. Dia pun Assalamualaikum. Senyap tu Dua-dua adalah orang yang berpendidikan agama. Maknanya sebenarnya kadang-kadang untuk melakukan perkara seperti ini susah sekiranya kita tak ngam dengan orang lain. Namun ialah ini yang diajar oleh Islam. Bila diberi salam, kita menjawab salam. Kata Syekh Sa'jawi hafizahullah azza wa jal, kita ni kalau contoh kita dengan satu orang kita tak ingam dengan dia, kita terasa hati dengan dia contoh, kita tak dah maafkan dia, tapi kita tak dah cukup lah, tak nak ngam dia sebab perangai dia tu tak berkenan di hati kita. Atau dia okey tapi kita tak tahu, kita tengok dia meluat. Al arwah junud mujannadah. Jiwa-jiwa ni semuanya merupakan tentera yang dia ada gu dia ada kawan dia. Kalau dia kena dia boleh berkawan. Kalau dia tak kena tak lepas. Jadi kata Syekh Sa'jawi hafizahullah azza wajal,
Allah tidak mempertanggungjawabkan kita sekiranya kita suka atau benci seseorang. Kita tak dosa. Sebab perasaan sayang dan benci itu bukan milik kita, dia milik Allah Azza wa Jalla. Cuma kata Syekh Sa'ad Jawish hafizallah, kita bertanggungjawab sekiranya kita menzahirkan kebencian itu kepada orang. Sebab itu kita boleh kuat, kita boleh kawal. Tapi untuk kita paksa hati kita, kita tak suka dia, suka, tak boleh, tak mampu. Melainkan kalau Allah ubah daripada benci kepada suka, ada juga. Mula-mula meluat, tiba-tiba dia buat satu benda yang kita berterima kasih, habis kita lupa segala kejahatan ni. Dia menjadi orang yang kita sayang, tak kira apa benda keadaan. Ada juga berubah perasaan tu. Lepas tu Nabi sebut habibaka haunan ma. Sayanglah orang yang kamu sayangi itu sekadarnya, bukan melampau-lampau. Sebab mana tahu nanti yang kamu sayang itu bertukar menjadi orang yang kamu benci. Wali'azubillah min zalik. Jadi kata Syekh Sa'ad Jawish, kalaulah contoh kita dah tak boleh ngam dengan satu orang, takdir Allah Ta'ala kita berselisih dengan dia. Kita nak buat macam mana? Kita memang tak suka dengan dia. Kalau dia ajak borak pun, memang meluatnya begini. Dalam hati lah. Kalau kita sebut, aku meluat dengan kau, minta maaf itu dah menyebabkan kecil hati dia. Dosa besar. Memasukkan kesedihan dalam hati dia. Jadi kata Syekh Sa'ad senang. Bila bertemu dengan dia, jangan. Nabi kata, wala tadabaru. Jangan kamu membelakangkan dia. Tu nampak yang kamu tak puas hati dengan dia. Cara dia macam mana? Assalamualaikum. Dia pun, waalaikumsalam. Kita pun senyum jalan. Kan senang. Simple. Syekh kata tak perlu kita kena duduk borak ke dia. Kalau dia nak borak-borak, kaifal hal kuais? Ada stajan di Syekh. Selesai. Dia mudah sebab ada orang dia ngam dengan satu orang, ada orang dia tak ngam. Kadang-kadang tak ada sebab pun. Kadang-kadang orang baru kita jumpa, kita jadi ngam dengan dia, serasi dengan dia. Okey, jadi raddus salam ni, kalau memberi salam sunat macam kita belajar, tapi menjawab salam adalah wajib. Dan memberi salam juga kena tengok tempat lah. Orang tengah makan, tengah ni nasi dalam mulut Assalamualaikum. Dia nak buat macam mana tu? Al-masyhur la yushman. Lepas tu kata ulama, la salam ala ta'am. Tak ada salam bagi orang yang sedang makan. Sebab dia tengah masyghul. Wal masyghul la yushghal. Wa tashmitil atis. Kita membalas, kita mendoakan orang yang bersin, mendoakan orang yang bersin. Kata Fadilatul Syekh Husi, sekiranya orang yang bersin itu memuji Allah Azza wa Jalla. Ketika dia sebut, dia bersin, betul sebut alhamdulillah, maka menjadi tanggungjawab kita untuk mendoakan dia, yarhamukallah. Tapi kalau dia hacum selamba je, maka ketika itu tidak disunatkan pula untuk kita mendoakan dia, sebab dia sendiri yang telah kita kata apa kata Fadilatul Syekh Husi, dia sendiri yang telah menutup peluang untuk dia didoakan oleh orang lain. Nanti rasanya kita akan jumpa hadis tentang dua orang sahabat, dua-dua bersin. Seorang Nabi doakan, seorang Nabi tak doakan. Kalau sempat kita syarah, aku tak sempat, kita lalu je. Wa nahana an aniyatil fiddah wal mayasir wa khatamiz zahab wal harir wal dibaj wal qassi wal istabraq. Nabi SAW melarang kami para sahabat daripada aniyatil fiddah, daripada menggunakan bekas daripada perak, handset daripada perak, bekas minuman daripada perak, kuali daripada perak, itu semua haram. Keris daripada perak, keris daripada perak. Saya tak pasti keris termasuk aniyah atau tidak. Sebab keris dia senjata ni, kalau tak silap dia ada satu hukum khusus, kalau tak silap dia. Tapi kalau contoh macam ni, cawan perak, itu lelaki tak boleh, perempuan tak boleh. Meja daripada perak, semua tu tidak dibenarkan syarak. Wal mayasir. Mayasir ini adalah apa namanya, kalau kita tengok cerita orang dulu, dia naik atas kuda untuk raja tu, dia akan ada pelapik dia tu. Pelapik yang diletakkan di atas dia taklah terus tunggang ke atas badan kuda tu, tapi dia ada pelapik dia tu. Kain pelapik tu dipanggil mayasir. Tapi mayasir ini kain pelapik yang diperbuat daripada sutera. Maknanya kalau dia orang lelaki, tidak boleh dia menggunakan kain pelapik binatang tunggangannya daripada sutera. Bukan sutera dia tak boleh dipakai je.
Dalam hadis ni jelas kita bukan semata dipakai, menggunakan juga tidak boleh. Tapi kalau dia orang perempuan tak ada masalah. Contoh orang perempuan, dia nak pakai pelapik kuda dia daripada sutera, tak ada masalah. Sebab dia sendiri boleh pakai sutera. Wa khatamiz zahab wal harir, cincin emas dan juga al-harir, harir sutera lah. Jadi ini untuk orang lelaki lah. Orang perempuan tak ada masalah pakai cincin emas. Orang lelaki tak boleh pakai cincin emas. Begitu juga tak boleh pakai sutera. Iaitu sutera yang sepenuhnya sutera, atau kebanyakannya adalah sutera. Tapi kalau campur, sutera sikit bukan sutera banyak, okey, tak ada masalah. Atau sama pun juga tidak menjadi masalah. Tapi kalau sutera lagi banyak atau memang seluruhnya sutera, tak boleh. Dan sutera yang diharamkan bagi orang lelaki adalah sutera yang keluar daripada ulat. Ulat sutera. Sebab kadang-kadang ada sutera yang dia namakan sutera juga, tapi dia bukan daripada asal ulat tu. Dia guna proses kimia dia macam sutera. Itu tak dinamakan sutera. Sutera yang dimasukkan dalam hadis dan kitab fiqh adalah yang keluar daripada ulat sutera tu. Boleh search internet tengok macam mana ulat sutera tu menghasilkan sutera. Menarik Tapi saya tengok tu geli sikit lah sebab nampak ulat tu. Hikmah wallahu ta'ala alam. Tapi dari segi kenapa? Sebab dia sutera. Nabi sebut kerana orang lelaki tak boleh pakai sutera. Apa hikmahnya? Wallahu alam. Mungkin yang tergambar di hati saya sebab sutera tu pakai orang perempuan. Jadi tak kena dengan kejantanan orang lelaki tu sendiri. Pakai sutera, pakai emas. Pakai anting. Geli aku. Tak kena dia punya keganasan itu. Bagi lelaki pakai syurga. Di syurga tu memang tak ada yang haram lah. Semuanya halal. Tapi kawan kita tanya tentang hikmah. Sebab kalau lah hikmahnya kerana ia pakai syurga, di syurga nanti bukan sekadar pakai sutera. Kalau kita nak pakai baju pagoda pun keluar juga pagoda di syurga tu. Tapi pagoda syurga lah. Adakah menunjukkan pagoda di dunia tak boleh pakai? Tak juga. Okey, di syurga kita guna, kita ada kenderaan, ada kuda kan. Okay. Boleh guna. Jadi bukan dengan sebab dia itu pakai syurga menjadi haram untuk dipakai. Tapi apa hikmahnya? Wallahualam, mungkin dengan sebab dia tu menunjukkan kelembutan yang tak kena dengan realiti bagi seorang lelaki. Itu yang tergambar di saya lah. Tapi apa hikmahnya yang realiti, wallahualam. Satu ada hadis ke atau apa yang kata tu pakai sutera di dunia dia tak akan dapat pakai di syurga. Saya tak tahu. Adakah hadis? Saya tak tahu. Ustaz Takim nak jumpa? Saya tak tahu. Kalau lelaki tu bergurau dengan suami dia ke apa, pakai sutera isteri dia, tak juga haram sebab dia bergurau dengan benda yang haram. Contoh saya saja pakai emas isteri dia, tiba pakai rantai, haram juga. Tapi kalau dia pakaikan ketika dia sedang tidur atau kena paksa tak pakai, kena terajang. Itu dah cerita Isteri dia pernah belajar tomoy. Kan orang perempuan Thailand yang buat pasal kan. Main tomoy menang lah tu. Yang buat pasal kan. Kita yang main tomoy ni sampai bengkak keting. Kira kan. Dia pula boleh lah yang buat pasal. Jadi kalau ketika tu darurat lah. Kalau tak, kena terajang. Yang sakit kalau yang buat pasal. Tomoy dengan silat boleh tahan kat tu kan. Dia tendang, dia bukan pakai ujung kaki, dia pakai keting terus kan. Yang buat pasal ada pengalaman. Tapi dengan orang lelaki bukan kalau orang perempuan Wad dibaj wal qasi wal istabrak. Kata Fadilatul Syekh, tiga ni kesemuanya adalah antara jenis sutera yang dikenali oleh masyarakat Arab ketika tu. Semuanya sutera, tapi yang ni suteranya namanya dibaj, yang ni namanya qasi, yang ni namanya istabrak. Jadi harir, dibaj, qasi, istabrak kesemuanya adalah sutera. Cuma dia punya jenis yang diketahui pada zaman Nabi dulu. Mungkin kalau kita tanya orang yang jual sutera, dia mungkin tahulah. Okey, harir ni sekarang nama dia apa? Dibaj ni apa dia punya nama dia? Wallahualam lah. Saya pun tak tahu. Tapi yang pasti keempat-empatnya adalah jenis sutera. وعنه به قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه خرج وذلك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعمر يكلم الناس فقال اجلس فأبى فتشهد أبو بكر
radhiyallahu anhu famala ilayhi an-nas wa taraku Umar faqala amma ba'du faman kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut qala Allah azza wa jalla wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma aw qutila qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Jadi Fadilatul Syekh Yusri banyak sebut pada kami. Bila kita baca dalam hadis, dia sebut contoh sini ya, min qablihi rusul ila. Yang dibaca ila tu, itu adalah ringkasan daripada Al-Imam Al-Bukhari, juga ulama-ulama hadis yang kalau tulis mungkin panjang. Jadi sebabkan ulama hadis kerana nak cepat dia banyak, dia macam menarik hadis tu cepat. Jadi dia buat ringkas supaya kita pun bawa banyak kalau masa baca hadis kena baca sampai ayat asy-syakirin. Okey, di sinilah kata Syekh Yusri pentingnya kita hadis ni dibaca oleh orang yang menghafaz Al-Quran. Jadi saya sendiri terasa malulah bila kita belum lagi menghafaz Al-Quran Karim, tapi berani pula nak baca hadis. Moga-moga dalam 4-5 tahun lagi, moga-moga kita susun tutur jadual, moga Allah rezekikan untuk kita boleh menghafaz Al-Quran. Baru kita boleh baca hadis berdasarkan hak yang sepatutnya. Kebetulan ayat ni hafal, jadi tu yang boleh baca tu. Tapi nanti sampai pada ayat cerita pasal hadis ni, kena buka Quran lah. Nampak macam mana? Untung bagi orang hafal Quran, dan kita semua kena hafal Quran. Haram alaikum law lam tahfazul Quran. Wa in kana laysa haraman, wa inna haram alaikum yani urfan. Wallahi la ka'anna an-nasa lam yakunu ya'lamuna anna Allah anzala al-ayah hatta talaha Abu Bakr fatalaqaha minhu an-nas fama yusma'u basharun illa yatluha. Hadis yang ke-68 ini menceritakan tentang suasana selepas kewafatan baginda mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam kisah ni kita semua sedia maklum, sewaktu Sayyidina Abu Bakar sewaktu baginda Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar tidak ada di Madinah. Sebab apa kata Fadilatul Syekh? Kerana pada pagi itu nampak Nabi buka tu kan, buka jendela rumah Nabi dan pandang Sayyidina Abu Bakar yang nak solat, yang sedang solat dan para sahabat juga sedang mendirikan solat sembahyang subuh. Kata Sayyidina Anas, aku lihat wajah Nabi itu seperti waraqatul Quran. Kata Syekh itu dari segi kemuliaan ini nampak betul mulia sungguh Nabi, seperti kita memandang Al-Quran. Sehingga hampir-hampir para sahabat yuftatan, apa cakap Melayu kita? Hampir-hampir para sahabat jadi teruja, kalau kita nak terjemah gitulah. Jadi teruja sampai mereka hampir-hampir nak jadi macam nak menjerit ke, mungkin jadi seronok sangat tengok Nabi nampak sihat. Lalu Nabi pun buat isyarat supaya turunkan sembahyang. Dan betul Nabi pun tutup sitarah tu. Oleh kerana nampak Nabi dapat segar tu, jadi Sayyidina Abu Bakar hari tu pergi ke rumah beliau yang jauh. Kemungkinan rumah yang kita pergi tadi. Mungkin rumah yang kita pergi tadi, masjid yang kita lalu di Trubas Sayyidina, sebab disebut rumahnya jauh, sebab Rasulullah Sayyidina Abu Bakar ada rumah dekat dengan masjid Nabi. Ada satu rumah jauh, mungkin yang itulah rumahnya. Jadi Sayyidina Abu Bakar pergi ke rumah beliau yang jauh, yang jadi masjid tu, yang Syekh sebut tadi. Syekh sebut tadi tempat Sayyidatuna Aisyah kahwin dengan Rasulullah SAW di situ. Akadnya di situ. Jadi bila begitu, takdirnya selepas itulah rupanya hari terakhir bagi Nabi wafat. Hari terakhir Nabi bersama dengan, itulah pandangan terakhir para sahabat memandang Nabi. Kemudian dalam waktu duha tu kata Rasulullah wafat. Bila sampai berita yang Rasulullah telah wafat, jadi Sayyidina Abu Bakar tak ada masa tu. Beliau di rumah sebab beliau ingat Rasulullah dah nampak sihat. Jadi beliau balik ke rumah sebab ada urusan. Sebab sebelum tu beliau tak tinggalkan langsung Madinah. Jadi bila Sayyidatuna Aisyah maklum kepada semua yang Rasulullah dah wafat, kita semua tahu Sayyidina Umar memberi ancaman dan mengatakan Rasulullah wafat ni semua ni geng-geng munafik belaka.
Sayyidina Ali sampai pengsan kalau tak silap ni. Sayyidina Osman sampai tak boleh nak, orang tanya apa pun tak boleh jawab kerana begitu terkejut dengan peristiwa tu. Bila dapat tahu tu, Sayyidina Abu Bakar masuk dan melihat Nabi memang dah wafat. Lalu Sayyidina Abu Bakar bertemu dengan Sayyidina Umar yang ketika tu duk bagi semangat kat orang. Dah Rasul tak wafat, nanti Rasul akan balik. Sekarang ni Rasul tak, memang nampak macam wafat, tapi sebenarnya ruh Nabi akan balik semula. Jadi bila Sayyidina Abu Bakar minta Sayyidina Umar berhenti bercakap, tapi Sayyidina Umar tetap cakap. Kenapa? Kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rusdi, kerana Sayyidina Umar terlalu tak boleh terima peristiwa tu, sampai macam bila tak dapat nak dengar suara orang lain dah. Kalau kita tengok satu orang yang dia begitu terkejut, kadang-kadang begitu suasana dia. Dia sampai orang cakap benda dia dah tak boleh terima dah, dia jadi pening gitu. Sebab dia terlalu dia terlalu terkejut dengan musibah yang menimpa diri dia tadi. Jadi kata Fadilatul Syekh Yusri, di sinilah menunjukkan betapa qalbu Sayyidina Abu Bakar tu sangat kuat. Bayangkan kibarus sahabah semua jadi terkejut, tak tahu buat apa. Di saat begitu Sayyidina Abu Bakar dapat kawal, dan benda ni bukan boleh dibuat main. Dia bukannya saya nak bukti, dia memang ketika itu anugerah Allah SWT semua. Nak menunjukkan betul lah pilihan Nabi yang Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah selepas kewafatan baginda Rasul SAW. Jadi selepas Sayyidina Abu Bakar bersyahadah, bila start Sayyidina Abu Bakar cakap, yang Sayyidina Umar duk bercakap gini, duk ancam dengan pedang nak bunuh siapa yang kata Rasulullah wafat ni. Sebab tak boleh terima benda tu. Lalu bila start Sayyidina Abu Bakar bercakap, para sahabat pun mula fokus kepada apa yang disebut oleh Sayyidina Abu Bakar. Lalu beliau sebut, amma ba'du faman kana minkum ya'budu Muhammadan. Ya'bud di sini maksud dia yuti'. Sebab tak ada sahabat pun yang menyembah Nabi Muhammad. Jadi ya'budu di sini maksud dia adalah yuti'. Li'anna al-'abda yasma' yuti' kalam sayyidih. Fakuluna ibadu Rasulillah. Ay muti'una amra Rasulillah. Sebab tu orang mesti ada nama Abdul Nabi. Mai kawan-kawan kita yang berpahaman dengan fahaman Wahabi kata syirik. Ada pula Abdul Nabi, Abdul Rabbin Nabi. Dia boleh tambah pula takdim itu. Boleh lah, takdir tak masalah. Tapi kalau kita kata dia sebagai Abdul Nabi pun bukan dengan maksud ubudiyah, iaitu penyembahan. Tidak. Tapi segi as-samu wa ta'ah. Anda kata fiqah pun haza Abdul Fulan. Abdul Fulan, Ahmad Fulan. Jadi benda tu sebenarnya bahasa je. Semua itulah. Kadang-kadang kita cepat nak orang setengah orang dia cepat nak menyalahkan, dia tak mungkin orang ni kata begini, mungkin maksud dia gini, dia ambil yang salah dulu. Faman kana minkum ya'budu Muhammadan ay yuti'u Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang sebelum ni taat pada Muhammad, sekarang Muhammad dah wafat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa pula yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah itu hidup dan tidak mati. Maknanya Sayyidina Abu Bakar beritahu, walau Nabi wafat sekalipun, tanggungjawab kita untuk meneruskan agama Nabi Muhammad. Bukan bila wafat Muhammad, khalas, bye-bye. Jadi Sayyidina Abu Bakar nak sebut, sekarang ni kita diuji Tuhan dengan kewafatan Nabi. Pun begitu, tanggungjawab kita untuk meneruskan apa yang dibawa oleh baginda Nabi. Walau Nabi sudah wafat. Kerana arahan Allah ini arahan Allah. Bila arahan Allah, Allah menyuruh kita dan tak ada kata sekadar zaman Nabi je. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar punya ketegasan yang sangat kuat untuk memerangi Ahlul Riddah dan memerangi orang yang tidak mahu bayar zakat. Sebab ini arahan Allah Azza wa Jalla. Lalu di saat begitu beliau membacakan satu ayat. Nak kata ni semuanya tauhid pada Allah Taala. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalas min qablikum afa immata. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalas min qablihi rusul. Afa immata au qutil. Ya, di sinilah istisyhad Sayyidina Abu Bakar. Fa afa immat au qutil. Kalau Nabi, apakah sekiranya Nabi Muhammad itu telah wafat atau baginda dibunuh, kamu nak berpatah balik? Kata Syekh Yusri Ibn Rushd Al-Hasani hafizahullah, au di sini bukan maksud syak. Mustahil Allah syak. Kalau Muhammad mati ataupun kena bunuh. Dah, ini kalau Rabbul Alamin, tak ada istilah Allah tak tahu benda akan datang. Lalu kata Fadilatul Syekh Yusri, au di sini maksud dia bal. Afa immata bal kutil.
Sebab Rasulullah wafat dengan sebab racun Khaybar. Jadi Nabi wafat dengan sebab racun. Secara hukumnya Nabi juga sebenarnya dibunuh, supaya baginda Nabi mendapat ajrul syahid. Sebab orang yang dibunuh secara zalim itu dia akan dapat ajrul syahid. Man qutila duna nafsihi fahuwa syahid, man qutila duna malihi fahuwa syahid, wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid. Jadi Allah sebut mat, okey, secara zahir Nabi wafat macam bukan dengan sebab peperangan, tapi sebenarnya bahkan bukan sekadar kematian biasa, tapi kematian sebagai seorang syahid. Jadi au di situ adalah bal, masuk bal dengan, bukan bal masuk idrab, tapi bal untuk masuk intiqal. Lalu dibacakan ayat itu, ketika itulah baru para sahabat bila dengar afa immat, barulah para sahabat ketika itu menerima yang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Kata Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seakan-akan manusia tak pernah teringat ayat itu pernah turun kepada baginda Rasul alaihi salatu wasallam. Maknanya bila suasana musibah berlaku, kadang-kadang kita boleh terlupa benda yang maklum minad din bidarurah, kerana dahsyatnya suasana. Sebab tu kewafatan Nabi ni satu benda yang sangat dahsyat bagi para sahabat. Sehinggalah Sayyidina Abu Bakar membaca ayat ini, lalu para sahabat, kata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tak ada orang lepas tu, sebab peristiwa Sayyidina Abu Bakar mengucapkan ucapan itu, tidak ada satu orang pun yang dijumpai melainkan beliau akan membaca ayat ini. Kata Fadilatul Syusi, supaya masing-masing berjaya mensabarkan diri masing-masing. Maknanya supaya para sahabat jadi kuat balik. Masing-masing cuba berusaha nak mensabarkan diri mereka supaya dapat menerima hakikat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat dah. Wa anhu bihi qala an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma qala arsalat ibnatun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ilaihi inna ibnan li kubit fa'tina fa arsala yuqri'u as-salama wa yaqul inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullun 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi la ya'tiyannaha فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصبي ونفسه تتقعقع قال حسبته أنه قال كأنها شن ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. Jadi hadis yang ke-69 ini daripada Sayyidina Usamah ibnu Zaid, hibbi Rasulillah. Sayyidina Usamah anak kepada Sayyidina Zaid bin Harithah. Sayyidina Zaid anak angkat baginda Nabi. Nabi sayang betul dengan anak angkat baginda Nabi, dan anak kepada anak angkat Sayyidina anak kepada anak angkat Nabi pun Nabi sayang, sehingga beliau digelar sebagai hibbi Rasulillah, yang dicintai, yang merupakan anak kepada yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Sayyidina Usamah ibnu Zaid radhiyallahu anhuma, anak perempuan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menghantar wakil bertemu dengan baginda Rasul alaihi wasallam, menyatakan bahawa anak lelaki beliau nazak, anak lelaki beliau sedang nazak. Jadi siapa anak perempuan tersebut? Kata Sayyiduna Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, beliau adalah Sayyidatuna Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Zainab. Jadi anak Sayyidatuna Zainab yang sedang nazak ketika itu, anak lelaki kepada Sayyidatuna Zainab. Sayyidatuna Zainab yang merupakan puteri baginda Nabi, baik cucu Rasulullah lah.
cucu Nabi yang sedang nazak ni. Jadi beliau minta ayahanda beliau iaitu baginda Rasul SAW datang ke rumah beliau untuk inilah sebab anak sedang nazak. Jadi kata Syekh Yusuf bin Rushdi, anak perempuan Nabi ni Sayyidatuna Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni minta supaya baginda Nabi hadir di rumah untuk beliau jadi kuat menghadapi saat-saat kematian anaknya, supaya beliau kuat menghadapi suasana tersebut. Namun baginda Rasul ketika itu sedang sibuk menguruskan urusan yang penting sama kaum muslimin ketika itu. Lalu baginda tidak dapat hadir untuk menunaikan apa yang diminta oleh anak perempuan baginda sendiri. Jadi kata Fadilatul Syekh Yusri, di sinilah apabila seseorang itu dia dipertanggungjawabkan oleh Allah memegang urusan ummah, kalau bertembung antara benda masalah ummah dan juga masalah peribadi, maka masalah ummah lebih dahulu diutamakan berbanding dengan masalah peribadi. Contoh di sini, baginda ketika itu sedang sibuk, tak tahulah mungkin ketika itu sedang ada benda besar yang berlaku di Madinah ke menyebabkan Nabi sedang berbincang dengan para sahabat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tiba-tiba dapat khabar daripada anak perempuan baginda yang cucu Nabi sedang nazak. Lalu Rasulullah tidak dapat hadir, namun dalam masa yang sama Rasulullah mengirimkan wakil menyatakan kepada anak perempuan baginda, innalillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullun indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Cantik ucapan Nabi. Sesungguhnya bagi Allah lah apa yang diambil. Kita semua ni milik Allah. Bagi Allah lah, kalau Allah nak ambil itu hak Allah. Walahu ma a'ta. Kalau Allah bagi pun itu hak Allah. Apa yang Allah ambil pun hak Allah, milik Allah. Apa yang Allah bagi pun sebenarnya bukan milik kita tapi milik Allah. Dan setiap zat itu dia ada waktu penghujung dia. Dia ada ajal dia yang sudah tertentu. Maka bersabarlah dan faltahtasib. Hendaklah kamu muhtasiban ni maknanya bersangka baik dengan Allah pun boleh, ataupun kita boleh kata tahtasib ni kita tahtasib maknanya mengharapkan sawab min Allah azza wa jalla. Dah berapa jam kita? 10 minit. 4 minit lagi nak habis 10.30. Okey. Jadi bila sebut tentang ni, saya terfikir hadis yang saya pernah terbaca ketika bersama saya ikut kelas Muwatta Imam Malik di Masjid Syekh Yusri. Terfikir sekarang kisah Banu Israel. Nak cerita ni semua benda milik Allah. Ada seorang alim Banu Israel dahulu. Dia ada seorang isteri yang dia sangat sayang. Takdir Allah Ta'ala meninggal isteri dia. Dia sangat sedih dengan kematian isteri dia tadi, sampai dia kata, aku dah tak nak terima dah, aku tak nak mengajar dah, nak tanya fatwa apa aku tak nak dah. Dia nak mengurung diri seorang-seorang sebab dia sangat sedih dengan kematian isteri yang dia sangat sayang. Jangan buat main kalau kita sayang satu orang sampai begitu sekali berlaku. Dan ni orang alim ni. Akhirnya orang berpakat tahu yang dia dah tak nak mengajar, orang alim dia tak nak buat benda dah sebab dia dah sangat sedih dengan kematian isteri dia. Lalu ada satu orang, ada seorang perempuan ni dalam Muwatta ni, Nabi cerita apa yang bukan Nabi cerita, yang cerita ni adalah satu orang tabi'in yang dia ini daripada Ahlul Kitab. Dia bukan sabda Nabi ni. Dalam Muwatta dia menceritakan tentang ucapan seorang tabi'in yang diambil kisahnya daripada sumber Ahlul Kitab. Tapi cerita ni sangat menarik. Lalu dalam kisah tu ada dalam ramai-ramai tu ada seorang perempuan, dia kata aku nak jumpa orang alim, aku ada satu soalan aku nak tanya. Orang kata dah dia tak mau dah jawab soalan. Dia tak mau jawab soalan dah. Dia kata dah aku akan tunggu. Aku tak akan pergi mana-mana, aku duduk pada orang alim ni sampai dia keluar jawab soalan aku. Akhirnya dia tunggu sungguh. Dia tunggu sungguh sampai akhirnya orang alim dia kata, dia ni tak nak balik ke? Kan? Dia pun keluar akhirnya. Dia kata, apa soalan kamu nak tanya? Dia kata, soalan aku mudah je. Aku nak tanya, ada orang bagi aku gelang macam itulah, saya terlupa bagi barang kemas begitu. Dia bagi pinjam. Tapi akhirnya dia kata nak ambil sekejap je.
nak bagi pinjam kejap. Tiba-tiba dia lama dia tak minta-minta. Sampai benda tu dah biasa dengan aku, sampai aku rasa macam aku punya dah. Tiba-tiba satu hari dia minta. Jadi tanya hukum fiqh, nak kena bagi ke tak kena bagi? Dia kata kena bagilah. Tapi aku dah sayang dengan benda ni. Dia kata patutnya lagi kamu kena bagi. Tengok betapa baiknya orang yang bagi pinjam tu. Dia bagi lama. Patutnya dia boleh ambil sekejap je. Dia bagi pinjam kejap, tapi dia bagi kamu lama. Sepatutnya lagi cepat kamu kena pulangkan balik, sebab orang tadi berbuat baik dengan kamu. Lalu perempuan dia kata, wahai orang alim, bukankah isterimu itu pinjaman Tuhan? Berapa banyak kamu dah bersama dengan isteri kamu? Kenapa tiba-tiba kamu tak nak berterima kasih kepada Allah? Oh, terkejut tu dia. Saya bila baca tu saya kata subhanallah. Nak katanya hikmah yang ada pada dia orang perempuan dia orang biasa je, dia bukan orang alim pun, tapi subhanallah hikmah yang Allah bagi kepada dia tu sampai menyebabkan orang alim tu terkejut dan saya tak langsung dia menyebabkan dia jadi dia dinasihat dengan satu benda yang dia sepatutnya kena buat begitu. Cuma bila musibah ni menimpa, kadang-kadang kita tak mampu nak menghadapi, perlu kepada bantuan lain. Dan Imam Malik sebut hadis ni pada babu ta'ziyah, babu ta'ziyah. Balik kepada hadis kita ni. Ni Sayyidatina Zainab dia hantar siapa? Tak disebut dalam hadis siapa yang dia hantar. Tapi dia mewakilkanlah. Ketika ni cucu Nabi dia baru sakit nazak tu, dah meninggal. Dah belum meninggal lagi, sedang nazak. Lalu akhirnya selepas Nabi hantar wakil tadi. Lalu akhirnya anak Nabi mengharap sungguh sampai beliau bersumpah, aku bersumpah dengan nama Allah, ayah kena datang juga. Maksudnya beliau sangat-sangat memerlukan Nabi sewaktu begitu. Dah sampai tahap begitu, akhirnya Nabi pun pergilah ke rumah puteri baginda, dan bersama dengan Nabi ketika itu para sahabat. Dari sini Sayyidina Sa'ad bin Ubadah, Sayyidina Mu'az bin Jabal, Sayyidina Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Zaid bin Sabit, dan juga beberapa orang lelaki-lelaki besar di kalangan para sahabat yang lain. Lalu akhirnya Nabi sampai di rumah, anak cucu Nabi tadi pun dibawa menghadap Nabi, dibawa di hadapan Nabi. Dan kata para sahabat, kata Sayyidina Usamah ketika itu, wa nafsuhu tataqaqa. Orang nazak gitu kan, dia dah gitu dah sampai ada tahap gitu dah. Dan dia dah tunggu masa untuk ditarik oleh Allah Subhanahu Taala. Kata perawi, seakan-akan dia adalah syannun, bekas air yang dibuat pada kulit. Kalau kita perasan, kata Syekh Husri, kalau kita letak air dalam bekas minuman yang diperbuat daripada kulit, bila kita goncang tu bunyi kan, macam itulah nafas yang digambarkan cucu Nabi sewaktu sedang nazak tadi. Bila suasana itu dilihat Nabi, mengalirlah air mata baginda Rasul alaihissalam. Bila mengalir air mata Nabi, Sayyidina Sa'ad terkejut. Sebab kata Syekh Husri, orang Arab, bagi mereka seorang perwira, seorang pahlawan, aib nangis. Walau macam mana pun aib. Kalau macam bahasa orang kita tak jantan kan, orang lelaki menangis. Jadi Sayyidina Sa'ad terkejut. Ya Rasulullah, mahadha, apa ni? Anda sebagai seorang yang paling pahlawan sekali, Kenapa sampai menangis? Sebab bagi mereka Saqafah orang Arab ketika itu aib kalau menangis, orang lelaki aib kalau menangis. Lalu Nabi jawab, hazihi rahmah, ini adalah rahmat. Maksudnya air mataku ini keluar atas rasa rahmat kerana aku kesian kepada cucuku tadi. Ja'alahallahu fi qulubi ibadihi. Rahmat ini Allah letakkan dalam hati kaum, di hati hamba-hambanya. Maksudnya semua orang kita ada perasaan rahmah begitu. Jadi bila ada waktu yang sedih, kalau kita sedih, jangan malu untuk kita sedih, sebab ia adalah merupakan rahmat. Lalu Nabi kata, wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Allah hanya akan merahmati, menyayangi di kalangan hamba-hambanya yang memiliki sifat penyayang juga. Sebab tu kata Syekh Husri, Allah akan membuat hubungan dengan kita sebagaimana kita buat terhadap hambanya. Jadi kita banyak jumpa kan, man nafasa muslimin kurbatan min kurabi dunia, nafasallahu lahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Jadi
setiap yang dilakukan, yang kita lakukan kepada hamba, begitulah yang Allah akan balas kepada kita. Warrahimuna yarhamuhumur rahman. Kita biasa dengar hadis al-musalsal bi awliyah sebut. Ya Rabb, moga diberkati Allah Azza wa Jal. Kita berhenti setakat ini dahulu. Semoga diberkati Allah. Besok petang kita berbaki lagi 2 majlis, besok petang dengan besok malam. Jadi besok petang saya akan baca syarah macam biasa. Besok malam ikut adat kita tak akan mampu syarah. Ini dah jadi mustahil adat ni untuk saya dapat syarah semua hadis ni. Melainkan malam jadi panjang ataupun tiba-tiba hadis jadi pendek. Jadi insya-Allah belah malam besok kita akan baca sardan supaya sahabat-sahabat dapat dengar. Huraian penting, tapi mendengar hadis juga penting. Sebab nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Mendengar semata-mata pun sudah ada barakah. Apatah lagi kalau kita dengar dan faham. Jadi selebihnya tu tengoklah kalau kita ada rezeki. Kalau tak ada, Fadilatul Syekh Husni masih ada. Moga Allah berikan kurniaan kesihatan kepada beliau. Maka ambil peluang untuk belajar menimba beliau. Sebab saya sendiri pun hanya menakalkan apa yang saya dengar daripada beliau. Kita tangguhkan dulu majlis kita dengan kita berselawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dhakiruna wa ghafala an zikri. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.